Dalam video kali ini, kami cuba untuk melihat semula sama ada Pro2 Ativa kami masih lagi mampu memberi penjimatan yang baik seperti mana pada tahun lalu. Untuk satu isian penuh kami pernah mencapai 620 km untuk satu isian penuh. Adakah kali ini ia masih lagi mampu memberi penjimatan yang baik setelah hampir 2 tahun menggunakannya? Kali ini dengan jaringan jalan yang berbeza. Pemantauan kali ini kita buat secara harian. Yang sebelum ni untuk pergi satu trip je kan, kemudian saya habiskan dalam masa 2 hari. So kali ni saya pergi kerja, balik kerja, ikut rutin saya lah. Kena pergi kedai ataupun kadang saya weekend pergi hiking. So kegunaan harian. Okay. So jarak perjalanan di rumah saya ke pejabat lebih kurang dalam 32 km. So pergi balik dalam 64 lah. Itu tak termasuk lagi pergi lunch, pergi kedai lah apa. Sebab saya memang tak ada motosikal. So memang kereta ni lah kenderaan yang saya ada. Ada lagi satu kereta, tapi majoriti saya pakai kereta ni lah. Jadi average mileage saya dalam satu hari tu lebih kurang dalam 7 hingga 80 km. Kadang-kadang mungkin terlebih sedikit lah. Okey, inilah bacaan sebelum isian penuh. Di mana isian penuh sebelum ni dapat digunakan sejauh 500 km. Agak okey. Kemudian range ada baki lagi 19 km. Kemudian average fuel consumption ialah 16.2 km per liter. Dan anda lihat di belah kanan tu bar tinggal satu saja. Average fuel consumption saya biasanya dalam 15 km per liter ke atas. Fuel consumption ni biasanya bergantung pada cara pemanduan kita. Jadi kalau lebih tinggi fuel consumption tu, maknanya cara pemandu kita lebih menjimatkan. Okay, ini adalah butiran pengisian pada hari pertama, iaitu sebanyak RM65.67. Manakala isi padu yang berjaya dimuatkan ialah 32.032 liter pada harga RM2.05 seliter. Ini bermakna ada lagi 4 liter yang tidak dipaparkan dalam kiraan range yang dipaparkan, iaitu 19 km saja berbaki ataupun 1 liter lebih. Kerana kapasiti penuh tangki Ativa ialah 36 liter. Berdasarkan isian penuh tadi hanya muat 32 liter saja, bermakna ada 4 liter sebenarnya. Kalau kita tengok average fuel consumption 16.2 kali dengan 4, sebenarnya kita boleh pergi sejauh 64.8 km lagi. Tapi yang ditunjukkan dalam range hanya 19 km. Bagi saya ini satu ciri yang agak bijak juga, sebab kita kadang-kadang suka menangguh-nangguhkan isi minyak, ataupun kita tak perasan, kadang kita nak cepat kan, kita tak perasan dah kosong. Jadi dalam ujian kali ini saya nak habiskan minyak ni sampai kosong, sampai range tu tak ada nombor. Kita nak tengok sama ada 4 liter itu dapat membantu saya untuk sampai ke stesen minyak. Okey, inilah bacaan pada hari kedua. Trip A dah cecah 120.6 km. Average fuel consumption 20.2 km. Kemudian pada jam 9.21 pagi, Trip A dah cecah 147 km. Tapi masih lagi full bar dekat bahagian kanan tu. Pada hari ketiga waktu pagi, Trip A dah mencecah 216 km dan average fuel consumption 17.5, 1 bar dah hilang. Kemudian pada hari keempat saya melakukan perjalanan yang agak jauh sedikit. Trip A dah mencecah 476 km dan range menunjukkan baki 67 km sahaja. Akhir sekali pada hari kelima, Trip A menunjukkan 495 km telah digunakan dan baki menunjukkan 40 km saja saya boleh pergi. Sedangkan destinasi saya pada pagi itu ialah sejauh 58 km di Rembau. Tapi saya dah buat kiraan bahawa saya mempunyai minyak yang cukup untuk sampai di Pekan Rembau untuk isi minyak.
Tak dapat dinafikan juga, memang saya rasa berdebar juga, takut minyak habis sebelum sampai di stesen minyak di Rembau. Semasa melalui Seremban, baki masih lagi 32 km range dan trip A dah mencecah 512.8 km. Okay, mungkin ada yang ingin tahu bagaimana cara pemanduan yang saya lakukan. Pertama sekali, saya tidak menekan pedal accelerator terlalu dalam jika tidak perlu, kecuali nak memotong dan sebagainya. Dan saya sentiasa refer kepada current. Kalau lihat dekat echo tu ada, kalau anda lihat pada average kilometer per liter tu, atas tu ada current kan. Anda perhatikan bila kita tekan pedal accelerator terlalu dalam sangat, current meter tu akan turun, maknanya fuel consumption tinggi. Saya menggunakan eco idle. Mungkin setengah orang tak suka guna eco idle, tapi bagi saya dia sangat membantu. Sebab kalau kita berhenti dengan enjin hidup, aircon hidup, itu akan lagi meningkatkan penggunaan minyak sebenarnya, dan juga memendekkan hayat bateri kereta. Dan saya menggunakan daya momentum apabila menurun bukit dengan melepaskan pedal accelerator. Okey, setelah saya keluar tol Pedas Linggi, kemudian menghala ke Rembau, so baki menunjukkan tinggal 10 km saja baki di range. Saya telah beberapa kali reset range dengan menekan button enter selama 10 saat, tapi kiraan semula range tidaklah begitu tinggi, hanya 2 je naik, 2 km saja naik pada 12 km. Kemudian range makin lagi turun, 6 km je saya tinggal. Kemudian trip A dah mencecah 548 km. Sebenarnya masih jauh lagi untuk sampai ke stesen minyak yang berhampiran, iaitu Shell Rembau. Akhirnya range menunjukkan 1 km saja berbaki dan kemudian lenyap sebarang nombor pada range. Walau bagaimanapun, Ativa masih lagi boleh bergerak. Sebenarnya kebanyakan kereta memang ada minyak reserve. Saya masih ingat lagi kereta lama saya pun macam ni pernah berlaku. Range dah kosong, kereta masih lagi berjalan, cuma saya tak ukur lah berapa jauh dan berapa banyak isi padu yang masih ada. Akhirnya indikator fuel low telah muncul di meter cluster, menandakan paras minyak semakin kritikal. Kelihatan stesen minyak Shell berada di hadapan kanan, tapi saya telah tersilap mengambil lane, mana saya terpaksa teruskan perjalanan. Tiada simpang ke kanan rupanya pada jalan tersebut, jadi saya terpaksa terus. Alhamdulillah, akhirnya saya tiba di stesen minyak Petronas Pekan Rembau. Jadi isian penuh sebelum ini boleh mencecah hingga 553 km sahaja. Walaupun pada kali ini tidak dapat menyaingi atau menyamai rekod yang terbaik pada tahun lalu 620 km, tapi bagi saya ia dah cukup menjimatkan. Lagipun setting pada kali ini berbeza daripada sebelum ini. Ujian ini juga membuktikan bahawa reserve minyak 4 liter itu hampir tepat, kerana pada isian semula saya penuh di Pekan Rembau tadi hampir sama dengan sebelumnya, iaitu 32.683 liter dengan kos RM67. Ini juga merupakan kali pertama saya buat isian penuh dengan harga RM67, kerana sebelum ni saya tak pernah lah buat sampai habis macam ni kan. Biasanya dalam RM59 hingga RM65 lah paling tinggi pun. Setelah buat isian penuh tadi, range menunjukkan bahawa kereta ini boleh pergi sejauh 518 km.
Walau bagaimanapun ia bergantung pada cara pemanduan kita. Kalau kita memandu dengan cara ekonomikal, mungkin boleh meningkatkan lagi range tu, ataupun kita memandu secara agresif dan menyebabkan range menurun dengan pantas. Suka saya ingatkan, dalam video ini hanyalah konten saja untuk kajian supaya anda tahu prestasi ataupun kemampuan kereta anda, bukan untuk anda bukan satu amalan biarkan minyak sampai habis. Sebab benda ni sangat berisiko sebenarnya, sebab kita tak tahu berapa jarak semasa kita dengan stesen minyak yang berhampiran kan. So better lah kalau bila dah tinggal 1 bar tu isi je lah. Untuk video ni sebenarnya saya dah buat kajian awal lah, berapa jarak dan kat mana lokasi stesen minyak yang paling hampir lah. Dan saya agak yakin tentang reserve 4 liter minyak tersebut, sebab full tank produk Ativa adalah 36 liter, yang masuk 32 saja. Sebab saya cuba penuhkan tangki tu sepenuh-penuhnya sampai melimpah sikit. Jadi itulah saja untuk video pada kali ini. Kepada anda yang baru jumpa channel ni, kami jemput anda untuk subscribe. Kasihkan menonton, hati-hati memandu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cintailah alam sekitar.